Okey, Assalamualaikum anak-anak semua. Cikgu harap semuanya sihat sentiasa. Okey, untuk hari ini kita sambung kepada struktur kawalan ulangan yang terdiri daripada dua jenis struktur kawalan iaitu ulangan for dan ulangan while. Okey, ulangan for ialah melakukan ulangan bagi sesuatu pernyataan untuk bilangan kali yang tertentu. Okey, bilangan kali yang tertentu. Okey, yang kedua, bilangan ulangan dikawal oleh suatu nombor yang disebut pembilang yang akan berubah pada setiap ulangan, di mana pembilang itu akan bertambah satu sehingga ulangan itu berhenti. Okey, so dalam ulangan for ni dia dah tetapkan berapa kalikah bilangan untuk sesuatu ulangan tersebut. Okey, ini adalah contoh algoritma untuk struktur kawalan ulangan for. Yang pertama, isytihar pembilang. Okey, pembilang mestilah diisytiharkan dahulu. Yang kedua, syarat diuji. Jika benar, pernyataan yang berulang dilaksanakan dan pembilang akan dikemas kini. Okey, jika tidak, ada cara keluar dari struktur kawalan ulangan for. Okey, yang ketiga, ulangi langkah 2 sehingga syarat menjadi tidak benar. Okey, kita tengok dulu bagaimana menulis sudut dan melukis carta alih untuk algoritma tadi. Okey, yang pertama, bermula dengan mula. Yang kedua, setkan pembilang kepada kosong. Bermakna pembilang itu akan bermula dengan kosong. Okey, yang ketiga, for pembilang kurang daripada 10 kali. Okey, so di sini kalau kita nak cam struktur kawalan ulangan for ataupun while yang digunakan, kita cam dekat perkataan for. Okey, for pembilang kurang daripada 10, laksanakan pernyataan tambah 1 kepada pembilang. Okey, so pembilang ini akan bertambah 1 setiap kali sehingga syarat tu sehingga sampai kepada kurang daripada 10, bermakna 9 lah. Okey, kemudian akan tamat. Okey, so kita tengok contoh sudut mula. Yang pertama, ini adalah proses segi 4 tepat. Setkan pembilang kepada sifar, kepada kosong. Kemudian dia akan pergi kepada syarat, pernyataan syarat. Okey, for. Okey, for pembilang kurang daripada 10. Okey. Okey, jika ya, laksanakan pernyataan dan pembilang itu akan bertambah 1, kemudian dia akan pergi kepada ulangan. Ulang sehinggalah kurang daripada 10, bermakna 9 lah. Jika tidak, dia akan pergi kepada tamat. Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Tulis sudut dan lukis carta alih bagi hentakan kaki yang dilakukan oleh pasukan kadet remaja dalam pertandingan kawat kaki. Okey, jadi salah satu cara kita nak cam, dia menggunakan struktur kawalan ulangan for ataupun while. Okey, dalam soalan tu telah ditetapkan dah berapa kalikah bilangan. Okey, berapa kalikah ulangan. Kalau dalam soalan ni, dalam contoh ini, dah tetapkan sebanyak 10 kali hentakan serentak. Okey, kita tengok dulu sudut bagaimana untuk menulis sudut bagi contoh 2 ini. Okey, mula. Okey, yang kedua, setkan pembilang bersamaan dengan 1. Yang ketiga, paparkan mula hentakan. Okey, nak start. Nak start kat mana? Mula hentakan. Kemudian masuk kepada syarat.
for, pembilang kurang atau sama dengan 10. Okey, ini adalah simbol bagi operator perbandingan, iaitu lebih kurang dan sama dengan. Okey, seterusnya kira pembilang. Pembilang bersamaan dengan pembilang tambah dengan 1. Okey, pembilang tambah dengan 1. Yang kedua, ulang sehingga pembilang bersamaan dengan 10. Sebab kita dah tetapkan tadi, pembilangnya adalah kurang dan sama dengan, kurang atau sama dengan 10. Okey, yang kelima, tamat untuk for. Okey, yang keenam, papar hentakan tamat. Okey, dan akhir sekali tamat. Okey, tamat struktur kawalan kita. Okey, kita tengok pula contoh catat alih. Okey, mula. Kemudian pergi kepada proses. Okey, proses segi 4 tepat. Setkan pembilang bersamaan dengan 1. Okey, kemudian pergi kepada paparkan. Sebab kita tengok dalam sudoku ini, paparkan. Paparkan ni adalah kata kunci bagi output ataupun input lah, output. Okey, jadi kalau simbol untuk output ialah simbol ini. Okey, paparkan, mula hentakan. Okey, pergi kepada syarat. Syarat nombor 4 for pembilang. Jadi di sini kita gunakan simbol ini untuk menunjukkan pembilang ataupun syarat. Okey, pembilang. Okey, kurang atau sama dengan 10. Okey, jika tidak, okey, pembilang akan bertambah 1. Okey, pembilang akan bertambah 1 dan arah aliran akan pergi semula, akan kembali semula kepada pembilang. Okey, jika ya, okey, struktur kawalan akan memaparkan hentakan tamat. Maknanya kalau dia lebih daripada 10 ni, dia akan pergi kepada tamat. Selagi pembilang tu tak cukup, tak sampai 10, dia akan ulang kembali. Okey, kemudian tamat. Okey, seterusnya kita lihat struktur kawalan ulangan while. Okey, kalau tadi struktur kawalan ulangan for dah tetapkan dah berapa bilangan. Okey, jadi untuk seterusnya, ni struktur kawalan ulangan yang kedua ni, while. While adalah bermakna selagi. Selagi. Kalau for tadi, untuk. Okey, so bermakna ulangan akan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Okey, selagi syarat yang diuji adalah benar. Bilangan ulangan tidak diketahui dan ditentukan sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Okey, selagi syarat diuji benar, dia akan tetap akan teruskan ulangan tersebut. Okey, ini adalah algoritma untuk struktur kawalan ulangan while. Yang pertama, pengguna memasukkan input. Okey, input. Bila sebut input, kalau catat alih tu menggunakan simbol untuk input dan output. Okey, yang kedua, input ini diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Yang ketiga, selagi syarat adalah benar, penyataan yang berulang akan dilaksanakan. Yang keempat, ulang langkah yang pertama. Bermakna dia akan berulang selagi syarat adalah benar. Okey, ini adalah contoh sudoku dan catat alih yang menerima dan mencetak nama yang ditaipkan selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Selagi nama pengguna masukkan dalam
struktur kawalan tersebut, dia akan ulang selagi tidak nama yang ditarik tu bukan kosong. Okey, so kita tengok sudukutnya. Okey, yang pertama, mula. Yang kedua, minta pengguna memasukkan nama. Okey, minta pengguna masukkan nama. Okey, yang ketiga, setkan P bersamaan dengan nama yang dimasukkan. Okey, kita bagi pemboleh ubah di sini, kita bagi P. Ini contoh sahaja. Okey, jadi P ni kita namakan sebagai nama yang dimasukkan oleh pengguna. Okey, tak kira lah nama siapa, Minah ke, Mamat ke. Okey, terpulang kepada pengguna. Asalkan nama yang dimasukkan tu tidak kosong, tidak ruang kosong. Okey, yang keempat, while P bukan ruang kosong. Okey, bila P, selagi P ini adalah bukan ruang kosong, jadi P akan dipaparkan nama tersebut. Okey, tamat. Okey, kemudian ini contoh catak alik untuk sudukut ini. Okey, mula. Okey, pengguna memasukkan nama. Ini adalah input. Jadi, simbol untuk input adalah simbol ini. Okey, kemudian pergi kepada proses. Okey, setkan P bersamaan dengan nama yang dimasukkan. Kemudian syarat. Okey, selagi P. Selagi P bila masuk, kalau tengok sini, bila masuk sahaja while, perkataan while, dia akan terus kepada simbol ini untuk if, untuk syarat. Okey, P bukan ruang kosong. Jika ya, dia akan paparkan P. Okey, dia akan paparkan P. Okey, paparkan nama lah yang dimasukkan tadi. Okey, jadi selagi P ni pengguna masukkan bukan ruang kosong, dia akan ulang balik. Masukkan nama pengguna lain pula. Sampai selagi syarat tu diuji dan benar. Okey, jika tidak, okey, jika pengguna tu masukkan kosong lah, maknanya tak ada nama yang dimasukkan, jadi dia akan pergi kepada tamat. Okey, contoh yang kedua, Laura menghidupkan lampu di dalam sebuah bilik. Tulis sudukut dan lukis catak alik untuk mewakili situasi Laura. Okey, sudukut. Mula, setkan on. On, lampu bernyala. Tekan on. While lampu on, lampu bernyala. Okey, ulang langkah 3 dan kemudiannya tamat. Okey, ini contoh sudukut untuk situasi Laura. Okey, ini situasi yang mudah lah. Okey, kemudian kita tengok pula catak alik. Okey, mula setkan on. Okey, setkan on. Ini pemboleh ubah lah. Macam tadi juga. Setkan on bersamaan dengan suis lampu yang ditekan. Okey, kemudian pergi kepada proses tekan on. Okey, kemudian lampu tidak bernyala. Maknanya selagi lampu ni bernyala, dia akan pergi kepada ya. Dan dia akan ulang balik. Selagi lampu ni bernyala, sehinggalah lampu ni, kalau lampu ni tidak bernyala, barulah dia pergi kepada tidak dan tamat. Okey.